Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam sesi kuliah yang bertajuk berkaitan membaiki faktor kuasa menggunakan motor segerak, ataupun dalam Inggeris synchronous motor for power factor correction. Jadi for factor tu, faktor kuasa tu adalah cos theta. Nilai faktor kuasa tu kita bagi dalam cos theta, di mana theta adalah sudut antara voltage dan current. Perbezaan sudut voltage dan current adalah sudut faktor kuasa, power factor, ataupun cos sudut antara voltage dan current tu adalah faktor kuasa. Jadi formula kuasa adalah V darab I cos theta. Jadi kuasa tu bergantung kepada cos theta tu. I dalam satu bekalan elektrik yang punya bekalan botan yang tetap seperti itu. Biasanya beban tu adalah inductive load. Jadi faktor kuasa dia adalah boleh jadi rendah kalau inductance terlalu tinggi, menyebabkan faktor kuasa menjadi rendah. Cos theta yang biasa yang telah ditetapkan oleh TNB di negara kita adalah mesti tidak kurang daripada 0.85, ataupun cos sudut theta tu mestilah pada 31.7, tidak lebih 31.7. Bila sudut ni terlalu besar, dia akan memberikan faktor kuasa yang rendah. Sudut besar antara voltage dan current, sudut theta tu adalah sudut ini, voltage dan current. Jadi sudut ni kita mestilah berada kurang daripada 31.7 akan memberi faktor kuasa yang lebih tinggi. Dia mesti lebih tinggi daripada 0.85. Jadi apa kepentingan dia? Kelebihan kalau kita gunakan faktor kuasa yang rendah, faktor kuasa yang tinggi, kita nampak di situ, kalau di sini sudut yang kurang daripada 31.7, maknanya dia faktor kuasa tinggi. Jadi kita nampak dia punya current tu, magnitude current tu lebih kecil berbanding faktor kuasa yang rendah. Macam tu. Jadi sentiasa dipastikan faktor kuasa tu sentiasa tinggi. Jadi magnitude tu kita nampak, magnitude current tu nampak bila kita guna faktor kuasa yang rendah, dia punya current tu kalau tinggi dia current tu rendah, magnitude dia pendek, berbanding yang ini faktor kuasa yang rendah. Kalau yang ini adalah faktor kuasa 1, mana sudut current dengan voltage tu dia sefasa, mana sudut dia kosong, tak ada perbezaan sudut. Theta sama dengan 0 darjah, jadi cos 0 darjah adalah 1. Jadi faktor kuasa yang paling maksimum ialah 1. Jadi di sini kita akan dapat current yang lebih rendah nilainya. Untuk kuasa beban yang sama, faktor kuasa beban yang sama. Jadi berbanding dengan capacitive load, capacitive load dia punya faktor kuasa voltage dan current tu, sudut tu dia current mendahului leading voltage. Jadi theta 3 tu kita nampak current tu lebih dulu daripada voltage. Berbanding yang atas tadi inductive load, current tu di bawah, di sini.
mana dia ke belakang, mengekor voltage. Ini kita panggil lagging. Lagging. Kalau inductive load dia lagging, mana current mengekor voltage. Kalau kapasitif, current mendahului yang leading voltage. Jadi dari segi kuasa reactive power dia, untuk inductive load kita dapat reactive power yang positif, QL1, QL2 untuk lagging ataupun inductive load. Tapi kalau capacitive load kita akan dapat nilai Q dia, reactive load dia negatif, seolah-olah dia membekal reactive power. Okey, seterusnya jadi kita tak nak faktor kuasa yang rendah sebab dia akan menghasilkan current yang lebih tinggi, current yang lebih tinggi untuk kuasa yang sama, Jadi kita perlu rendahkan, tinggikan faktor kuasa tadi, tinggikan. Jadi kita tak nak faktor kuasa yang rendah. Jadi cara untuk membaiki faktor kuasa ni, yang biasa kita gunakan kapasitor, C. Sebab kapasitor ni dia akan menjana negative reactive power. Jadi inductive load dia positive reactive power. Bila kita gabungkan, jadi dia akan mengurangkan QL, inductive load tu. Contoh di sini, yang asal dia macam ni, QL, untuk beban ni, QL dia di sini. PL ada kuasa yang diambil oleh resistive load tu. Bahagian resistive dia, resistance dia. Jadi, bila kita masukkan C dalam circuit ni, jadi kita nampak dia akan menghasilkan, C tadi, kapasitor tadi akan menghasilkan negative reactive power. Jadi, negatif tambah dengan QL yang asal, jadi dapat QL tolak negatif QC, kita dapat resultant Q tu kat sini dah rendah. Jadi kita dapat sudut yang lebih kecil, yang beban tu dah jadi, ataupun keseluruhan lita tu, dia dah jadi, Q dia dah jadi kecil, sebab ditolak oleh apa tadi, reactive power daripada C tadi, negative reactive power tadi. Jadi sekarang kita dapat Q theta yang baru, theta yang baru, maknanya yang lebih kecil sudut dia. Jadi ini akan memberikan faktor kuasa yang tinggi. Jadi dengan sendiri bila faktor kuasa tinggi, current jadi rendah. Current jadi rendah. Jadi bila current rendah, kita dapat mengurangkan kehilangan kuasa pada talian. Kita dapat mengurangkan kuasa pada talian sebab kehilangan kuasa sama dengan arus, current kuasa 2 darab resistance talian, line resistance. Jadi kita boleh kurangkan kuasa yang hilang pada talian atau line, pada kabel. Dan juga dapat mengurangkan susut voltage, voltage drop pada talian. Sebab voltage drop adalah current darab dengan impedance. Jadi bila current kurang, jadi voltage drop akan kurang pada talian. Itulah sebab kenapa kita perlu menggunakan beban ataupun menaikkan faktor kuasa beban. Dan jika sekiranya pengguna seperti kilang-kilang didapati faktor kuasa di bahagian kilang itu kurang, faktor kuasa dia kurang daripada 0.85 seperti yang telah ditetapkan, maka dia boleh dikenakan penalti. Jadi ini kalau kita guna kapasitor. Jadi kita boleh, untuk beban yang besar, biasanya tidak sesuai menggunakan kapasitor. Jadi lebih sesuai kalau kita gunakan synchronous motor. Synchronous motor pun kita boleh gunakan untuk membaiki faktor kuasa atau meningkatkan
faktor kuasa beban. Okey, ini adalah penyambungan dan persamaan motor segerak atau sinkronus motor yang akan kita gunakan sebagai untuk membaiki faktor kuasa menggantikan tugas kapasitor. Jadi ini adalah sambungan dia, ni motor, motor sinkronus motor M, dan di situ ada synchronous resistance. Mesin ni adalah mesin sinkronus, sama dengan penjana, tapi kita gunakan dia fungsinya sebagai motor segerak, sinkronus motor. Jadi dia mendapat bekalan daripada busbar infinite, BT yang tetap nilainya, voltage dia, dan disambung kepada beban. Jadi yang dulu persamaan semasa dia menjadi penjana, mesin sinkronus ni, persamaan dia EF sama dengan BT tambah IA darab XS, voltage drop pada sinkronus reactant. Ni kita dah lihat dulu. Bila dia tukar jadi motor, sekarang persamaan dia jadi bekalan BT sama dengan EF tambah IA XS. Dia terbalik, EF dengan BT tu terbalik untuk motor. Jadi kita perhatikan perbezaannya pada kedudukan BT dan EF. Kalau untuk berjana, EF sama dengan BT tambah IAXS. Kalau dia jadi motor, bekalan BT sama dengan EF tambah IAXS. Jadi ingat, motor dia punya output adalah tenaga atau kuasa mekanikal. Sebenarnya okey. Ini adalah rajah vektor untuk generator yang kita dah lihat sebelum ini, di mana EF adalah gabungan atau penjumlahan secara vektor VT tambah voltage drop pada synchronous reactant, IAXS. Jadi EF adalah jumlahan VT tambah IAXS, macam tu. Okey, apa ni, kalau kita tukar kepada jadikan motor, vektor dia akan jadi macam ni. Vektor dia jadi macam ni. VT tetap sama, VT. Jadi persamaan adalah VT sama dengan EF tambah IAXS. Jadi VT adalah sama dengan EF. Kita ada di sini 3 EF. Katakan EF1 di sini tambah IAXS. Kalau kita guna E2, yang ni E2, VT sama dengan EF2 IAXS. Kalau kita guna EF3, yang ini EF3, VT sama dengan EF3 tambah IAXS. Jadi motor ni kita output dia adalah mechanical power. Jadi mechanical power tu kita anggap constant. Jadi dia sama dengan IA cos theta, ataupun EF sin delta. Jadi pada keadaan ini beban kita motor, dan dia mempunyai kuasa real power yang tetap. Real power yang tetap kita tak ubah. Jadi apa berlaku bila kita ubah EF? Apabila kita ubah EF, dia tetap pada garisan power yang sama, real power yang sama. Jadi EF tu akan bila kita ubah IF, dia akan mengubah panjang EF, sebab IF dia mempengaruhi atau menjana. Dia boleh yang menyebabkan EF terjana tu adalah daripada IF. Jadi bila kita tambah IF, jadi EF bertambah panjang. Daripada EF1 jadi EF2 lebih panjang. Yang 3 ni lebih panjang EF3 di sini. Tapi apa berlaku pada IA, sebab dia constant power, jadi IA1 di sini, IA2 di sini, IA3 di sini. Jadi perbezaan IA dengan VT tadi yang kita dah lihat sebelum ni adalah menentukan
faktor kuasa. Jadi kalau IA mengekor VT, itu kita panggil lagging. Dia seolah-olah motor tu sinkronis motor tu berfungsi sebagai beban induktif, lagging. Jadi sudut theta tu di belakang ataupun IA tu di belakang sudut dia mengekor VT. Tapi bila pada I3 kita perhatikan theta 3 tu dah jadi ke depan, dia mendahului V voltage bekalan. Jadi theta 3 adalah sudut antara IA3 mendahului voltage bekalan. Jadi nampak di situ dia seolah-olah motor tu sekarang dah jadi beban kapasitif, ataupun leading. Dia dah jadi leading. Jadi kita boleh adjust IF, sebab dia bergantung pada E tadi, EF tu. Jadi kalau kita adjust IF, kita nampak bila kita tambah IF, jadi EF tu bertambah, jadi EF 3. Tapi bila kita kurangkan IF, jadi EF tu dia kurang, dia jadi pendek, dia kurang. Jadi di sini kita hanya adjust arus medan, field current. Jadi di sini kita panggil under excited, IF. Yang sebelah kanan tu adalah over excited, maknanya kita tambah IF. Yang tengah-tengah ni adalah kita panggil normal, ujaan normal. Jadi kita boleh jadikan sinkronus motor tu sebagai capacitive load. Bila kita tambah IF, kita panggil over excited, kita uja lebih tinggi, kita bekalkan IF tu lebih tinggi, lebih besar daripada keadaan masa normal excitation. Jadi di situ kita boleh kontrol dia punya Q. Maknanya dia bila keadaan kapasitif, dia akan bagi negatif Q. Pada keadaan induktif, lagging, dia akan bagi positif Q. Jadi kalau kita nak jadikan dia sebagai untuk membaiki faktor kuasa, kita perlu jadikan dia over excited. Kita tambah dia punya IF tu, kita kontrol supaya dia jadi EF tu lebih tinggi, supaya kita dapat nilai leading. Dia akan jadi inductive load. Jadi bila keadaan itu dia dapat membaiki faktor kuasa. Ini dia. Jadi kapasitor tadi kita gantikan dengan synchronous motor dan keadaan over excited, field current. Jadi kita letak field current tu tinggi, ujaan yang lebih, ujaan lebih, sehingga kita dapat menghasilkan negatif Q, negatif Q. Jadi dia akan compensate QL beban. Jadi kalau kita lihat rajah ni, asal itu beban tu ada QL, PL, yang ini. Jadi faktor kuasa dia rendah sebab theta tu tinggi, inductive load. Jadi kita masukkan synchronous motor, sambung pada synchronous motor dengan overexcited synchronous motor. Jadi dia akan menghasilkan negative Q. Jadi dia akan dapat memampas, compensate QL tadi, tolak. Jadi dia dapat kurangkan Q tu. Jadi Q yang baru adalah yang ini, rendah. Jadi kita dapat sudut tu sekarang dah jadi lebih kecil daripada yang asal. Jadi cos theta dia akan jadi lebih tinggi, faktor kuasa dia akan jadi tinggi. Itulah cara kita boleh gunakan synchronous motor untuk membaiki faktor kuasa dalam beban, membaiki faktor kuasa beban. Jadi sekian saja untuk kali ini, dan kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum.